Okay, example 15. Below show a small object of mass 0.025 kg and charge negative 3.10 microcoulomb is suspended by the thread between the positively charged parallel plate. Okay, so the thread make an angle of 10.5 degree to the vertical. Calculate the tension in the thread. So dia nak cari tension. So kita tahu ni adalah free body diagram. Tension. Okay, and then kita tahu dia adalah charge negatif. Bila negatif dia act pada negative plate, dia akan repel. Macam itulah. So dia akan tertarik kepada positive plate. So ini adalah kita punya force. Okay. So nampak tak free body diagram dia? Kita ada weight lah. Tension, force dan weight. So kita ada angle lah kat sini. Kalau ikutkan yang ini dia adalah alternate angle. So kalau kita lukis free body diagram, okay, so ada weight dekat bawah, kita ada tension kat sini, and then kita ada force di sini. Okay, so apa yang kita nak kat sini? You ada angle di sini 10.5 degree tu. Okay, so kita nak buat macam mana? Kita nak cari tension. So tension ni kita boleh guna daripada dua komponen lah. Okay, so kita try dulu summation F. Summation Fy is equal to 0. Okay, kenapa equation ni equal to 0? Okay, untuk case yang melibatkan case macam ni, dia adalah constant acceleration lah. Constant speed lah. Okay, jadi acceleration adalah kosong. Okay, ataupun kita panggil dia dynamic lah. Okay, summation Fy equal to 0. Okay, T Y kan. Okay, so pergi ada angle tak? Yes, ada. So dia akan guna cos 10.5 minus dengan mg is equal to 0. So T akan sama dengan 0.025 darab dengan 9.81. Okay, itu mg bahagi dengan cos 10.5. So akan dapat tension is equal to 0.249 Newton. Okay, so dah dapat tension. Okay, so sekarang kita nak cari magnitude of the electric field strength. Okay, so nak cari magnitude of electric field strength, kita ada charge kat sini, kita ada Q and then kita ada T. Jadi kat sini kita boleh cari E menggunakan F, di mana kita nak guna formula F is equal to, kita nak cari formula E is equal to F over Q0. So Q0 ni adalah 3.10 tu lah. Okay, so macam mana nak buat? Okay, awak kena cari force dulu. So cari force, kita guna summation Fy, summation Fx. Summation Fx equal to 0. So F minus dengan T go to component X lah. Okay, jadi T sin 10.5 equal to 0. So akan jadi T force is equal to T sin 10.5. So masukkan nilai T tadi 0.249 tadi. Okay, jap. Okay, 0.429 tadi. Okay, darab dengan sin 10.5. So you akan dapatlah force ni sama dengan 0.045 Newton. So boleh cari nilai E. So E equal to force adalah 0.045 bagi dengan 3.10. Kita guna negatif tu kita guna negatif tu. Jadi kita sebab dia adalah cari magnitude je, jadi negatif tu sebenarnya tak consider direction dia pun. Okay, so nak tahu kena lukis lah. Okay, tapi kasi kalau dia tanya saya tahulah nak jawab apa. Okay, dah dapat nilai force, dapat nilai E. Okay, so awak tengok arah force kamu ke mana? Ke kiri kan? Okay, bila kita guna negative test charge, arah F dengan arah E ni akan alternate, terbalik. Jadi kalau ditanya arah E ni, kita boleh jawab adalah to the right. Sebab apa? Sebab test charge kita negatif. Kita guna tadi negatif. Arah E dengan arah F akan opposite lah, sebab based on definition bagi electric field strength tu sendiri. Okay, right, so kita buat lagi satu soalan, last one. Okay, example 16. Okay, define electric field strength, tak payah define lah. Okay, kita terus buat yang B lah. Referring to figure 1.16, determine the magnitude and direction of the electric field at point P. Okay, dia nak kita cari electric field at point P. So as you know, kat point P ni kita boleh carilah electric field strength. Okay, yang ini akan masuk. So dia adalah masuk lah.
towards E2, towards charge 2, and then E1 akan towards Q1. Okay, so boleh guna untuk carilah. So carilah E1 dulu. E1 sama dengan Q1 over R1P. Okay, so 9 times 10 to the power of 9. Ini awak boleh buat dah ni. Okay, darab dengan Q1 20 kali 10 kuasa negatif 8. Ikut dia punya nilai tu, jangan suka-suka hentam je. Okay, jarak dah 5 cm. 5 kali 10 negatif 2 kuasakan 2. So kita akan dapat yang ini adalah 7.2 times 10 to the power of 5 and C negative 1. So ni adalah to the left lah. Okay, so next adalah E2. E2 Q2 over R2P power of 2. Ni tertinggal power of 2. Okay, so 9 times 10 to the power of 9. Okay, darab dengan 5 kali 10 negatif 8 bahagi dengan 5 kali 10 negatif 2 kuasakan 2. Okay, so you akan dapat yang ini adalah 1.8 times 10 to the power of 5 and C negative 1 to the right. Okay, boleh? Okay, so disebabkan satu to the left, satu to the right, so nak cari punya F resultant, E resultant ataupun E net. Okay, ataupun E resultant. Okay, so E1 kita plus dengan E2, and then baru tengok direction. E1 adalah ke kiri, negatif E1 plus dengan E2 ke kanan. So 7.2 times 10 to the power of negatif tertinggal. Okay, sama dengan negatif 7.2 times 10 to the power of 5 tambah dengan 1.8 times 10 to the power of 5. Okay, so you akan dapat nilai adalah 5.4 times 10 to the power of 5 and C negative 1. Okay, so dia adalah to the left. Kenapa to the left? Sebab jawapan ni adalah negatif. Okay, bila negatif, cara nak tulis semula. Okay, contoh you kiri dapat negatif. Cara you kena tulis pula lah, jawapan dia adalah 5.4 kali 10 kuasa 5 and C negative 1. Okay, to the left. Macam tu cara nak jawab dia. Okay, boleh? Okay, next dia minta kita cari soalan kedua. Dia tanya magnitude and direction of the force act on the charge Q bila guna Q sama dengan negatif 4 kali 10 kuasa 8 place at point P. So takkanlah kita nak lukis dulu charge kat sini adalah charge negatif and then buat balik semula nak kira force satu-satu. Tak perlu. Kalau you rajin you boleh buat, tapi masa tak ada. Okay, so you boleh buat cara dia macam ni. You boleh guna E sama dengan F over Q0. Okay, awak nak cari F kan? So F sama dengan Q0 E. Okay, so Q0 kita adalah negatif charge kan? Okay, tak apa, ambil dulu nilai dia. 4 kali 10 negatif 8. Okay, E dia yang tadi kita dah kira 5.4 kali 10 kuasa 5. So yang akan dapat nilai force dia adalah 0.22 Newton. Okay, so nak tahu arah dia to the right or to the left, tengok test charge dia ni positif ke negatif. Test charge negatif maksudnya arah F dengan arah E akan terbalik. So E dia tadi adalah to the left, so force akan to the right. Okay, so macam tu. Kalau contohlah dia kata yang gerak ni adalah positive charge. Okay, so positif you kira macam biasa. So you punya jawapan yang kat sini akan jadi to the left lah, sebab arah dia akan sama dengan arah E. Okay.